Oke, kita mulai lah ya. Oke, Assalamualaikum dan selamat malam pada semua. Oke, hari ini kita akan buat mesyuarat tentang kerja lapangan kita, iaitu persediaan sebelum pelaksanaan kajian yang kita akan lakukan pada tarikh yang ditetapkan. Oke, sebelum itu kita perkenalkan diri dulu. Nama saya Helena Mentilatu, memegang kad metrik BA 24110399. Nama saya Nurul Iza Wajia binti Waziman, nomor metrik BA 24110119. Ya, nama saya Carmila binti Abbas, BA 24110350. Oke, nama saya Tika binti Husin, pemegang nomor kad matriks BA 24110525. Nama saya Muhammad Asrul bin Nazri, memegang nomor kad matriks BA 24110083. Nama saya Herdiana, nomor metrik BA 24110075. Nama saya Grace Murkin, memegang kad matriks BA 124110092. Nama saya Imelda Minzin, nomor metrik 24110121. Nama saya Nurfara Fauzana binti Fauzi, memegang nomor matriks BA 24110237. Nama saya Siti Nur Fauzana binti Faizam, nomor matriks BA 24110495. Oke, kita lanjut kepada agenda meeting kita pada malam ini. Yang pertama kita akan buat penentuan objektif kajian. Yang kedua tentang fasa kajian. Yang ketiga penentuan kawasan kajian. Yang keempat penentuan peralatan yang digunakan. Yang kelima penerangan tugas dan peranan setiap ahli, yang mana kita ada 10 orang ahli. Dan yang keenam ialah penetapan tarikh turun lapangan. Okey, untuk tajuk kajian kita ni ialah proses degradasi dan agradasi lereng bukit di lokasi kajian kita yang kita pilih lah. Okey, untuk objektif kajian, kamu rasa apa objektif kajian yang sesuai untuk kita punya tajuk ni? Siapa ada cadangan sila kemukakan. Oke, kalau untuk objektif, kamu setujukah kalau objektif kita pengaruh jumlah hujan dan tahap kecurunan bukit terhadap proses hakisan dan pemendapan? Objektif ini dapat melihat bagaimana jumlah hujan dan tahap kecurunan bukit mempengaruhi proses hakisan dan pemendapan. Setuju. 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 Riak. Okay, next kita bincang untuk fasa kajian. Saya cadang kita buat 3 fasa kajian. Tetapi kamu bolehkah bagi apa yang fasa-fasa yang kita sesuai sebelum kita buat kajian ni. Jadi supaya kajian kita atur dia. Siapa ada cadangan sudah kemukakan dan kau setuju riak. Okey, untuk fasa kajian bagi saya kan dia ada 3, jadi kita bahagikan kepada sebelum, semasa dan selepas. Setujukah? Setuju. Sangat setuju. Jadi kalau yang sebelum tu yang macam kita bincang pasal tempat, apa yang peralatan kita, begitulah. Boleh. Okey, kan ada 3 fasa. Untuk fasa yang pertama tadi ni fasa pembinaan plot dan tolok hujan, yang mana kita akan pilih lokasi yang sesuai dan kita akan mula bersihkan lokasi yang kita pilih tu. Okey, untuk fasa yang kedua iaitu fasa cerapan data.
tempo cerapan data ni kita buat selama 7 hari, iaitu bersamaan 1 minggu. Okey, fasa cerapan data ni kita akan jalankan selama 7 hari berturut-turut untuk kita pantau lah proses degradasi ni yang berlaku dari semasa ke semasa. So dalam sepanjang tempo 7 hari ni, data ni kita akan kumpulkan secara konsisten lah untuk kita pastikan ketepatan dalam dapatan data tu sendiri. Untuk fasa yang ketiga. Okey, untuk fasa 3. Jadi yang fasa ketiga ni kita akan menerangkan data lah bagi kajian kita yang bertajuk proses degradasi dan agregasi lereng bukit, betul kan? Jadi sepanjang kajian di lapangan ni kita akan menjalankan serapan data selama 7 hari kan. Jadi ini bermaksud bagi bersama data hujan ni kita akan menyusun data dalam bentuk jadual untuk menunjukkan jumlah hujan setiap hari. Jadi data tersebut seterusnya dipersembahkan dalam bentuk graf, sama ada graf bar atau graf garis bagi memudahkan perbandingan dan analisis lah. Jadi pada pendapat kamu graf mana sesuai kita gunakan? Graf bar kah ataupun graf garis? Kalau untuk pendapat saya, bagus kita buat graf bar lah, sebab kita nampak perbezaannya tu. Betul. Setuju. Ya, Okey, setuju juga. yang semua setuju kan? Bagi itulah. Jadi seterusnya bagi data hakisan ni pula dan pemendapan, kita juga menggunakan ukuran pin kayu yang di kawasan Serun. Jadi perubahan panjang pin ni kita akan menunjukkan sama ada berlakunya hakisan atau pemendapan. Jadi data ni juga akan dipersembahkan menggunakan jadual dan graf perbandingan antara cerun, curam dan cerun landai. Jadi untuk bagi data hakisan dan pemendapan ni, lagi bagus kita menggunakan graf perbandingan yang mana satu? Sama ada bar ataupun garis? Mau graf bar lah kali kan supaya nampak sama. Setuju. Iya, Setuju. Pak. Jadi berdasarkan analisis awal yang kita lakukan, kita setuju lah kan menggunakan graf bar lah bagi kedua-dua data tersebut. Jadi secara keseluruhannya melalui persamaan data ni kita akan menggunakan jadual dan graf lah bagi melihat lebih jelas hubungan antara jumlah hujan, tahap kecurangan bukit serta proses degradasi dan agregasi lereng bukit. Itu sajalah bagi fasa kajian kita. Ada sebarang penambahbaikan ataupun cadangan? Okay, nampaknya tiada. Okey. Mungkin kita lebih ke part yang seterusnya. Okey. Untuk seterusnya kita akan bincang berkaitan lokasi kajian. Okey, adakah sesiapa yang dapat cadangkan di mana lokasi yang tepat dan sesuai untuk kita buat kajian ni? Kalau ada siapa sila beritahulah. Untuk lokasi kajian saya cadangkan kafe College Kediaman Tun Fuad. Kalau saya pun saya setuju di Tun Fuad sebab kita kan kumpulan kita ada yang tinggal di IF. Jadi diorang boleh lawati atau apa tu selalu tengok kita punya data lah dari sana. Lagipun kalau bagi saya kawasan ni dia mempunyai kecurunan lereng yang jelas dan sesuai untuk mengkaji proses degradasi dan agregasi lereng bukit. Lepas tu permukaan dekat sana tu dia terdiri daripada tanah yang terdedah dengan tumbuhan. Lepas tu tak terlampau padat tumbuhannya di sana. Jadi ini dia membolehkan proses akisan dan pemendapan tu dia berlaku dengan lebih ketara lah, terutamanya selepas hujan. Selain itu di sana tu lokasi pun senang dikunjungi. Lepas tu selamat untuk kita semua. Jadi dia pun boleh jugalah menerima taburan hujan semula jadi tanpa gangguan struktur seperti buatan. Jadi ini menjadikannya sesuai untuk kita buat pemasangan plot kajian dan teluk hujan bagi kita capai objektif kita. Kamu rasa? Setuju. Setuju.
Oke, jadi kita pilih lah kan TKIF. Setuju? Boleh? Boleh. Oke, kita punya lokasi kajian di dekat cafe TF. Oke, seterusnya untuk peralatan kajian. Apa yang kita perlukan untuk kita buat kajian tuh? Apa bahan-bahannya lah? Kalau kamu bagi tahu lah apa yang diperlukan. Kalau peralatan nih saya rasa kita perlu ada yang pertama bekas ukuran mililiter. Ini untuk kita ukur tuh tolok hujan. Lepas tuh 2 botol besar sesuai simulasi hujan. Yang ketiga untuk potong botol sama kayu tuh kan kita boleh guna gunting ataupun cutter. Terus kita perlukan juga pembaris untuk ukur kayu itu. Sebab kayu itu kita perlu potong dia sepanjang 12 cm sebanyak 15 batang kayu begitu. Kamu rasa ada yang kurang kah? Ngam lah tuh 12 kan. Oke, jadi kita guna 12 batang kayu sama pin. 15 pin tapi sepanjang 12 cm. Ya. Jadi kayu ini mah kita mau dapat bawa, semua orang mau bawa kan? Kayu tuh ya kalau boleh kita masing-masing bawalah beberapa kayu tuh. Jadi nanti kita bagi-bagi berapa orang potong tuh kayu. Oke. Lagi satu, kalau boleh kita sediakan tali lah juga supaya lepas kita buat tuh kita punya kajian-kajian terus kita cucuk kayu tu segala kita pasang macam ibarat dia apa tu lain Kawasan. ibarat supaya dia diganggu oleh binatang-binatang. Jadi kita pasang tali tepi-tepinya tu. Setuju kah? Iya, Setuju. Setuju. Saya ada cadangan lagi. Jangan lupa bawa cangkul lah. Mana tahu ada kawasan tanah yang tidak rata, jadi kita boleh ratakan. Okey, boleh bawa cangkul. Tukang cangkul pun mesti ada, okey? Dah apa? Saya ambil cangkul dari rumah. Okey, peralatan kajian pun sudah ada. Kita teruskan kepada dalam kita melakukan kajian ni, kan kita ada 10 orang anggota dalam grup. Jadi semua semua kita punya ahli kumpulan ni kerana perlulah ada peranan masing-masing. Jadi tolong bagi tahu apa yang kita perlu, bagi-bagi tugas lah. Jadi semua ada kerja yang perlu dibuat. Yang pertama, setiap ahli itu wajib aktif turun ke lapangan yang first kali, untuk pertama kali. Untuk memastikan semua ahli faham prosedur dalam pengumpulan data dan keadaan sebenar semasa kita di lapangan. Penglibatan awal ni juga dapat kita bantu sama-sama untuk kerjasama, kasih siap kerja lapangan ni lah. Yang kedua, setiap kali wajib ambil dan merekod data. Maksudnya dalam seminggu kan kita buat tu. Jadi kita bagi-bagi tugas lah. Hari Isnin siapa sampai hari Jumat gitu. Next. Oke, lepas tu setiap ahli dia perlu bagi komitmen lah sepenuhnya dari proses awal hingga akhir kajian ni. Jadi komitmen ni dia merangkumi penglibatan ahli dalam perancangan awal, penyusunan instrumen kajian, pengumpulan dan penganalisisan data, sama pembentangan hasil kajian. Jadi setiap ahli perlu memainkan peranan masing-masing lah.
Oke, ada tambahan Kamu setuju lagi? kah guys? Kamu setuju? Setuju. Sangat setuju. Setuju. Oke, mantap guys, mantap. Yang penting jangan lambat. Oke, Jupe, oke. Oke, seterusnya kita inilah apa nih poin yang penting. Kita mesti tetapkan dulu tarik kita turun lapangan. Bila kamu rasa masa yang sesuai untuk kita buat kajian lapangan nih. Oke, ini kalau saya punya cadangan lah. Memandangkan apa tuh? Ini kan dibuat selama 7 hari. Jadi cadangan saya kita mulai kajian nih pada 14 bulan 12 yaitu hari Ahad. Memandangkan Ahad kan kita macam tiada kelas, jadi semua boleh terlibat lah dalam buat kajian nih. Lepas tu kalau kita mulai tanggal 14, data habis dikumpul pada 20 bulan 12. Jadi itu sebelum cuti Christmas. Jadi kita dapatlah ganti-ganti tengok kawasan kajian. Kamu setuju? Ada cadangan tarik lain? Setuju. Free time tuh. Boleh? Setuju, sangat free. Setuju. Boleh. Maksudnya sebelum kita cuti nih kan cuti SEM. Ya, betul. Ya, betul. Oke, yang ini merupakan kita punya bentuk jadwal nanti. Jadi hasil-hasil kita punya data yang kita kutip tuh kita akan masukkan dalam jadwal ini. Yang di atas tuh untuk jerapan hakisan yang kita nampak dari pin-pin tuh lah 15 batang kayu tuh. Yang di bawah tuh tolak hujan yang kita air takungan hujan kita kira guna yang macam si Grace cakap tadi tuh guna apa bekas mililiter tuh. Nanti setelah kita dapat punya data kita letak dalam jadwal. Dari jadwal nih kita buat pergi dalam bentuk graf bar yang kita bincang tadi, kita setuju semua untuk graf bar. Oke, ini ya jadwalnya nanti. Oke. Saya harap kita semua dapat berikan kerjasama yang baik agar kita punya kerja lapangan nih kita berjaya lakukan sehingga semua selesai kita lakukan dan kita punya kutipan data tuh lancar pada perjalanan. Oke, harus semua dapat bekerja sama ya. Oke, itu saja kita punya syarat. Itu saja kita punya syarat perbincangan pada hari ini. Oke, sekian terima kasih. Makasih kerana meluangkan masa. Makasih. Jumpa di lapangan. Semua. Oke. Terima kasih. Jumpa nanti. Terima kasih. Jumpa nanti guys, jumpa nanti. Terima kasih. Jumpa nanti tahun depan.